peringkat sijil. Untuk proses untuk peringkat sijil, pelajar-pelajar akan belajar di ITM Batu Pahat selama 2 tahun 3 bulan. Dia tak lama lah, 2 tahun 3 bulan tu termasuk dengan LI lah. 2 tahun untuk belajar di ITM, 3 bulan akan berada di industri untuk menjalani latihan industri. Itu untuk pelajar sijil. Untuk pelajar diploma ada dua kategori, satu lepasan SPM dan satu lepasan SKM. SPM tu sijil perjalanan Malaysia lah, SKM tu sijil kemahiran Malaysia. Kalau SPM tu pelajar ni akan belajar selama 3 tahun di ITM Batu Pahat. 3 tahun maknanya kamu akan belajar tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Ada 3 tahap lah kamu akan cover selama 3 tahun. Tapi untuk pelajar lepasan SKM untuk peringkat diploma, pelajar-pelajar ni akan belajar tahap 4 saja di ATAC. Mengharungi proses belajar ni selama 1 tahun setengah, iaitu 1 tahun di ITM Batu Pahat, 6 bulan di industri untuk menjalani latihan industri. Kalau macam tadi untuk peringkat SPM, pelajar akan menjalani berada di ATAC selama 2 tahun 6 bulan di ATAC untuk training dalam bentuk pembelajaran. 6 bulan seterusnya berada di industri untuk menjalani latihan industri. So industri jangan risaulah sebab yang ni nanti insya-Allah saya setakat yang saya alami daripada tahun 2001 semua pelajar dapat menjalani latihan industri dan dapat tempat LI itu dengan keadaan yang alhamdulillah okeylah sebab kita akan bagi prioriti kepada pelajar untuk mencari tempat LI dahulu. Dan saya harap semua dapatlah sebab kita punya kategori kita bagi kebebasan untuk pelajar cari tempat LI. Ada proses tempoh ni. Okey, dekat ATAC ni nanti pada tarikh 31 sebab kita target direct kepada proses pendaftaran lah. Bila pelajar masuk punya tempoh pada hari Ahad nanti 31 bulan 10, tempoh pendaftaran daripada pukul 8.30 sehinggalah pukul 12.30 tengah hari. Itu tempoh kita punya yang kita bagi untuk pelajar ataupun ibu bapa datang untuk pengurusan proses pendaftaran. Daripada A sampailah ibu bapa meninggalkan anak-anak masing-masing di ATAC, itu proses dia. Tapi kita faham dalam situasi kadang-kadang ada pelajar-pelajar yang daripada jauh, terutama daripada Borneo yang mungkin sampai petang, yang tu kita bagi pengecualian lah untuk sampai pada waktu petang. Sebab kita kaki tangan kerajaan ni kita ada main kita punya skop tugas. Kita spend setengah hari untuk proses pendaftaran dan setengah hari seterusnya kita akan buat proses macam biasalah yang rutin yang kita lakukan semasa berada di ATAC, insyaAllah. Harap-harap semua ibu bapa, semua anak-anak ataupun pelajar dapat follow kita punya duration untuk proses pendaftaran, iaitu daripada 8.30 sehinggalah pukul 12.30, insyaAllah. Cubalah sebaik mungkin. Sebab nanti bila sampai tengah hari tu, parent nak balik ke kampung ataupun ke rumah masing-masing dalam keadaan yang tenang. Ada setengah hari untuk sampai ke rumah masing-masing. Begitu juga pelajar-pelajar boleh bersiap-siap menyusun bilik masing-masing, membuat preparation sebab hari Isnin 1 hari November, proses pembelajaran secara atas talian di asrama tetap berjalan macam biasa. Okey, untuk bila dah sampai ke ATAC, firstly, parent yang masuk bersama-sama pelajar, untuk pelajar baru, masuk je dekat pintu utama, pelajar akan berjumpa dengan guard. Guard saya tunjukkan sedikit untuk dia punya gambaran lah, gambaran sedikit. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, yang saya ada mouse saya gerakkan ni, parent akan masuk direct dekat sini. Bila masuk dekat sini, nanti pondok guard dekat sini ada guard. Guard tugas dia senang je. Untuk guard ni kita tak nak banyak sangat dia punya skop tugas. Dia hanya melihat My Sejahtera pemandu saja. Di mana My Sejahtera tu pastikan pemandu perlu menunjukkan status My Sejahtera kepada guard, iaitu dekat My Status tu mesti berwarna kuning, iaitu lengkap divaksinasi dan fully vaccinated ataupun vaccinated dan casual contact no symptom. Inilah poin paling utama, kita nak pastikan orang yang masuk dalam ATAC ni dalam keadaan yang dalam kategori bersih lah, nak cerita clean, tanpa ada apa-apa yang boleh meragukan. Itu kita nak. Sebila benda ni, bila warna kuning kamu pamerkan kepada guard akan lepaskan kamu ataupun parent kamu, kenderaan kamu masuk ke dalam ATAC. Ikut laluan ni kuning. Yang kuning ni untuk masuk lah.
sampai ke belah kanan ni parking di sebelah sini. Ibu bapa parking kenderaan di sebelah kanan. Di sini nanti ada pegawai-pegawai yang akan membantu kamu ataupun ibu bapa dan termasuk diri kamu untuk proses seterusnya. Okey, di sini kita memerlukan 2 orang sahaja yang keluar daripada kenderaan, iaitu seorang pelajar dan seorang penjamin. 2 orang saja. Kalau ibu bapa kalau penjamin tu bapa kamu, mana bapa kamu sajalah keluar. Kalau penjamin tu adalah kamu punya akak kamu saja yang keluar. Kita tak nak ramai-ramai pasal nanti bila ramai nanti jadi crowded. Bila kita risau ada keadaan yang mungkin ada faktor-faktor yang mana pihak MKM pun tak bagi kita berkumpul terlalu ramai. Itu satu faktor lah, kita jaga SOP. Okey, pastikan ibu bapa datang nanti memakai mask. Saya tak bawa mask. Okey. Kamu kena pakai mask lah. Pakai mask macam biasa. Bila keluar kereta pakai mask bersama anak masing-masing. Untuk perjalanan seterusnya, untuk di-scan suhu di dahi, termasuk scan barcode. Kita ada barcode. Mana masyarakat kamu dan ibu kamu kena tunjuk dan scan barcode yang kita akan sediakan. Mana pegawai ada 3 atau 4 orang situ akan bawa barcode dan kamu kena scan. Mana yang akan scan adalah kamu dan penjamin kamu. Boleh? Okey, bila dah scan, mana clean, bersih, kita akan masuk dekat bangunan sini. Blok A. Blok A ni ada 2 bahagian lah, ada 2 portion. Yang pertama untuk pengurusan PTPK. Tabung kamu. Yang mana buat pinjaman lebih kurang 95 orang tu akan buat pinjaman, mereka akan datang kat sini untuk menandatangani perjanjian kamu. Alhamdulillah saya rasa pegawai saya maklum dia punya borang perjanjian dah sedia ada, tinggal nak sign saja. Berserta dengan ada maklumat yang Puan Azlina share dalam bentuk PDF tu berkaitan dengan keperluan PTPK. Ada dokumen-dokumen yang kamu perlu sediakan untuk pelajar yang buat pinjaman. Yang pertama, bila pemohon iaitu pelajar itu sendiri, dia perlulah menyediakan satu salinan IC. Fotostat IC kamu, salinan IC, salinan surat beranak, salinan penyertaan akaun CIMB. Dia tidak boleh bank lain, dia bank CIMB sahaja. Duit kamu ataupun allowance kamu semua akan masuk dekat CIMB. Okey. So, kalau kamu buka akaun lain dia tak boleh masuk lah. So memang wajib CIMB. Buka akaun CIMB, nanti buat satu salinan untuk penyertaan akaun CIMB tu. Beserta satu lagi salinan bil utility. Bil utility ni kena confirmkan benda tu tertulislah alamat yang kamu nyatakan masa kamu mohon tu. Jangan pakai alamat lain, tak boleh, nanti akan reject by PTPK. Pastikan utility tu mestilah alamat yang kamu diami. Walaupun tu rumah sewa tak ada masalah, tapi alamat tu mesti alamat kamu. Alamat yang kamu diami. Okey, itu untuk pemohon, untuk diri sendiri, itu untuk pelajar. Berkaitan dengan ibu bapa, ada 3 orang lah yang terlibat. Satu, diri kamu sebagai pelajar. Yang kedua adalah ibu dan bapa kamu. Kalau ibu bapa masih hidup, alhamdulillah, kamu duduk dengan ibu bapa kamu, kita pegang pada ibu bapa kamu lah. Kalau kamu duduk dengan penjaga, kita pegang kepada penjaga. Kita tak pegang ibu bapa, kita pegang kepada penjaga kamu. Kalau ibu bapa kamu ada yang telah meninggal, kamu kena photostat surat kematian. Kena sertakan surat salinan, salinan. Dan yang ketiga adalah penjamin lah. Untuk ibu bapa, kamu perlu satu salinan IC jugalah untuk ibu bapa. Sama macam diri kamu, kalau kamu kena sediakan salinan IC, ibu bapa kamu pun kena sediakan salinan IC. Lepas tu satu salinan penyata pendapatan. Saya rasa Cik Syahrul pun ada mention, mana ibu bapa yang tidak bekerja ataupun bekerja sendiri, dia ada satu borang. Kamu dah sediakan borang tu, tinggal nak bawa saja rasanya. Kamu tinggal bawa. Kalau dah siap semua borang tu, kamu tinggal bawa. Lepas tu borang akuan berkanun, iaitu untuk yang tiada pendapatan ni dah, dia ada nama dia borang akta akuan berkanun. Kamu bawa yang tu. Sijil kematian dengan surat akuan sumpah pengesahan sebagai penjaga. Ni kalau duduk dengan penjaga lah. Kalau kamu bukan duduk dengan penjaga, tak perlulah borang nombor 5 tu. Okey. Yang terakhir untuk penjamin. Ini kita cerita pasal tabung lah, sebab kita akan masuk blok A tu kat Dewan tu. Kalau penjamin ni kalau penjamin tu melibatkan ibu atau bapa kamu, dokumen-dokumen dekat B tu dah settle lah. Tak payah pening-pening. Tapi kalau penjamin kamu tidak melibatkan ibu dan bapa kamu atau penjagamu, kamu kena sediakan benda tu. Contoh, contoh penjamin kamu ni akak kamu. So dia kena adakan lah
salinan IC, salinan penyerta pendapatan, borang akwar, penjamin dengan utility. Rasa boleh faham tau. Kalau tak faham nanti boleh tanya dekat bahagian tepi tu, dekat Facebook, nanti kita akan cuba bantu memahami apa yang kamu tak faham. Oh, okey. Yang dokumen-dokumen yang kamu dah upload tu, yang kamu pegang dekat rumah tu, kamu bawa sekali. Sebab yang tu pun kita akan guna pakai juga. Jangan kamu tinggal kat rumah. Walaupun dah upload, kamu kena bawa juga dokumen tu semua. Okey, tu untuk berfikirlah yang seramai 95 orang. Kita ada 183 tolak 95, lebih kurang separuh daripada tu membayar secara tunai. So kalau kamu bayar secara tunai, kamu kena bayar di bahagian sini pula. Di blok A ni. Mana kamu boleh masuk dekat sini, kamu naik dekat atas nanti. Tak perlulah jumpa kaunter untuk PTPK. Kamu akan masuk dalam bangunan ni, kamu pergi ada satu pintu untuk pergi terus ke bahagian blok A, pusat sumber. Ini untuk bayaran pendaftaran dan bayaran, kalau insyaAllah kalau bayaran tunai dia boleh terima, kita terus bayar tunai. Bayar tunai ni RM1,808 per semester. Okey. Untuk bayaran pendaftaran ni lebih kurang 250. Okey, ini bayaran pendaftaran kamu. Kalau kamu lepasan SPM untuk peringkat sijil, kamu kena bayar 593. Yang saya ada mouse ni. Kalau kamu diploma lepasan SKM, kamu kena bayar 465. Kamu kalau diploma lepasan SPM, kamu kena bayar 595. Yang ini tiga-tiga ni kamu boleh rujuk dekat dia ada satu lagi yang kita bagi dekat panduan pendaftaran tu. Apa benda yang part-part tu. Kamu tengok yang tu, nilai-nilai tu datang mana ya, dekat situ pergi dia, point dia. Kamu untuk yang dekat pendaftaran ni, saya pergi balik dekat tadi yang dekat proses ni. Okey, untuk blok A ni kamu kena bayar bayaran pentadbiran ni yang ini. Pentadbiran yang ini. Yang atas ni, yang nombor 1 ni. Kamu kena, kalau boleh saya minta ibu bapa sediakan wang yang secukupnya. Sebab kita nak cepat, nak proses ni nak kalau boleh tak ada sangkut lama-lama lah dekat satu tempat, satu point tu, satu checkpoint. So kalau kamu dah boleh sediakan 270 untuk proses dekat bahagian A, kamu bagi 270, nanti kamu akan terus masuk ke proses yang kedua, iaitu di bahagian pembayaran keperluan bengkel tu, yang 365 ni. Dia ada dua tempat ni, tempat yang berlainan. Mana satu envelope 270, satu envelope 325. Sediakan wang secukupnya, nanti memudahkan semua pihak. Kamu mudah, cepat. Mana ibu bapa ataupun adik-beradik kamu mungkin ada yang ikut, yang dekat kereta pun dia tak lama tunggu. Kejap je. Kalau buat tabung, sign kat tabung, dah sign dokumen tu, kamu pergi dekat bahagian sini untuk bayar ni, dua portion ni, dah settle, ambil barang semua dah, insyaAllah semua dah tersedia. Dah settle tu, kamu terus masuk dekat dalam kereta nanti. Kita nak benda tu cepat lah. So rasanya semua faham, pasal kita pun nak cover SOP supaya tidak ada isu. Dia SOP ni kita, pihak polis pun ada minta kita punya flowchart semua ni. Kita pun dah bagi dekat dia, dan mungkin lah kalau polis datang untuk melihat proses tu, kita kena ikutlah apa yang kita dah nyatakan kepada pihak polis. Harap semua boleh bagi kerjasama untuk kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Okey, ni bayaran-bayaran ni lah. Nanti Puan Azlina dia dah share dekat grup masing-masing. Benda ni dia boleh tunjuk dekat parent dan boleh buat pecahan lah duit untuk dua portion ni. Okey. Ni portion yang pertama, yang atas ni bayaran pendaftaran ni 2 lebih. Bayaran pendaftaran ni yang kat bawah ni yang berapa tadi? 300 lebih. Total ni 2, dia ada 2 bahagian. Nanti kamu pecahkan 2. Okay, bila dah habis proses ni, kamu dah bayar. Mana pelajar yang buat pinjaman dia settlekan dulu. Pelajar yang tak buat pinjaman dia terus masuk dekat sini. Dia boleh bypass. Pelajar yang buat pinjaman dia dah settle dekat sini, dia dah settle ni baru dia masuk dekat sini. Proses seterusnya dekat sini. Okey, bila dah settle dekat sini, nanti kamu akan ambil barang dekat belakang luar ni. Ambil dekat luar ni, ambil barang nanti masuk balik dekat dalam kereta. Ada laluan yang kita akan sediakan nanti untuk kamu masuk dalam kereta. Bersama dengan keluarga kamu yang berada di kereta. Bila dah hafal kat kereta, kamu naik ikut warna kuning ni. Ikut kuning ni terus, cakap ayah bawa ikut kuning ni.
Masuk dekat blok C belakang ni, okey, ni tempat-tempat asrama yang kamu akan diami. Kalau dekat belok belakang dah ni, dia blok D. Blok D ni untuk perempuan. Jangan salah tempat pula. Blok D ni untuk perempuan. Kalau kamu belok belah kiri ni, C ni untuk kamu, pelajar lelaki. Pelajar baru lelaki akan berada di blok C. Pelajar perempuan baru berada di blok D. Okey, dekat sini parent dah bolehlah turunkan barang-barang keperluan anak-anak untuk anak-anak masukkan barang-barang tu di bilik asrama masing-masing. Itu adalah proses dia. Bila dah settle semua dan kita pun kita minta kerjasama semua ibu bapa, tak lamalah, tidak berada lama di sini. Mungkin boleh peluk, boleh cium, boleh apa semua, tapi bukan untuk lama-lama di sini. Dah settle semua, ibu bapa akan follow line warna merah ni untuk keluar. Ni keluarlah ni, line terus ini jalan ni. Kamu keluar sampai dekat Pondok Gap akan lepaskan kamu, insya-Allah. Itu adalah proses flowchart untuk kemasukan sesi pendaftaran. Okey, untuk pakaian, pelajar-pelajar lelaki you pakai kemeja lah. Kemeja lengan panjang ataupun kemeja putih pendek tu taklah sangat satu isu. Tapi pastikan kemeja tu kemas dengan seluar selek kamu. Okey, termasuk dengan kasut. Ada isu berkenaan kasut. Kasut saya prefer kamu pakai safety boot. Safety boot kamu pakai pun warna gelap lah, jangan pakai warna cerah, nanti tak kena dengan baju kemeja kamu. Sebab safety boot kamu akan pakai semasa latihan di blok latihan ni. Kamu akan guna safety boot tu. Dan kita memang prefer kamu pakai safety boot lah. Saya nak cerita detail masa dekat WhatsApp tu, saya nak terangkan susah. Dekat sini saya boleh terangkan lah. Safety boot nanti dia amat-amat penting. Kamu pegang barang-barang, mesin-mesin. Dekat elektronik pun ada mesin, bukan tak ada mesin. Dekat IT pun ada mesin, ada komputer benda-benda yang berat. So better kamu ada safety boot. Beli di luar. Kita tak ada sediakan dekat Attack. Kita pernah sediakan dulu. Tapi masalah dia, dia kasut ada tempoh. Tempoh dia punya ketahanan dia, gam dia dekat tapak. So bila kita simpan lama, tapak dah tak okey dah. Gam dah luput, gam dah merekah. So kita decide selepas tu pelajar-pelajar kita tak sediakanlah kasut, kita minta pelajar beli kasut tu di luar. Dia lebih mana kamu boleh pilih lah ikut cita rasa kamu dan pastikan kasut tu adalah safety boot. Hence buatlah sekacak mungkin mana yang kamu boleh untuk lelaki, baju kemeja dan seluar termasuk kasut. Rambut pastikan pendek. Rambut ni sensitif sikit. Bila rambut kamu tak pendek, nanti dekat asrama nanti kita potong. Ada MPP lah, kita ada MPP. MPP akan potong rambut kamu ikut standard Attack. Bukan standard Attack yang rambut pendek. Kita akan buat mungkin nombor 1 atau nombor 2. Rambut pendek, senang pakai mesin tu. Tak adalah cakap saya nak pattern gini, tak ada. Kat Attack dia tak ada begitu. Kalau kamu nak smart, kamu nak pendek yang kamu boleh ikut standard kamu potonglah rambut di luar, ikut kesukaan kamu. Bila masuk dekat Attack, pastikan tidak ada rambut yang panjang-panjang. Dia mesti standard. Kalau kamu letak nombor 2 tak ada masalah, yang nipis pun tak ada masalah. Tapi pastikan dia semua ni tidak melebihi daripada 3 inci. Boleh boleh faham Okey. Itu untuk rambut. Untuk lelaki, kita benarkan kamu pakai kopiah, tak ada masalah. Pakailah kopiah. Sebab kita ada surau di sini. Surau di sini hari Jumaat, surau ni akan jadi masjid. Pelajar boleh solat Jumaat di sini. Tapi untuk pelajar baru, kamu bila masuk dekat Attack pada tarikh 31, kita kategorikan sebagai kuarantin. Kamu pergi mana-mana pun asrama, kuarantin tu wujud. So tidak terkecuali di ALJTN, termasuklah Attack Batu Pahat. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan berada di mana-mana kecuali di asrama masing-masing, di dewan makan, di tempat kafeteria. Kafeteria ni ada tempat makan kamu. Kita benarkan kamu dekat sini. Tapi untuk blok latihan A, B, C dengan yang ni, selepas tarikh pendaftaran tu kamu tak boleh masuk lah. Sebab dia kategori kuarantin. Kita nak kamu duduk di dalam asrama dalam tempoh 14 hari. Selepas tu kalau insyaAllah, saya mohon sangat-sangat tidak ada apa-apa yang berlaku. Seperti mana pelajar-pelajar lama semester 5 yang dah daftar awal tu, alhamdulillah tidak ada apa-apa yang
mengganggu, semuanya negatif. Dan sekarang ni pelajar-pelajar kamu, sini kamu SM5 tu dah masuk ke blok latihan dan termasuk di blok yang tengah-tengah ni kerana tempoh kuarantin dah tamat. Dan semuanya bersih, sebersih-bersihnya. Alhamdulillah. Dan saya harap pelajar-pelajar yang baru akan masuk nanti pun begitu jugalah untuk bersama-sama status pelajar semester 5. Untuk pelajar semester 5 dia dah bebas lah, dia boleh berada di mana-mana di dalam attack. Masih tetap tak boleh keluar attack kecuali ada kes-kes tertentu yang kita tak dapat elak. Untuk pelajar-pelajar baru, you perlu berada di asrama, di rumah makan. Surau pun tak boleh. Kita tak bagi pasal dia melibatkan ada orang luar yang akan masuk dekat sini. Ada orang-orang macam staff-staff solat di sini. Sebab proses kamu ada proses kuarantin, kita tak benarkan kamu berada di sini, solat dah di bilik masing-masing. Jangan tak solat pula, solat, tetap solat. Okey. Dekat belakang ni semua untuk kemudahan sukan. Kemudahan sukan ni kamu boleh guna. Walaupun kamu kuarantin, kamu boleh guna. Kita asrama bahagian sukan ni ada badminton, dekat belakang ni tak boleh. Sebab dia dalam blok pentadbiran, dia tak boleh. Tapi untuk main takraw, tenis, futsal, hoki, bola sepak, bola jaring, semua boleh. Beriadah lah, bawalah kamu punya fasiliti sukan untuk kamu bersukan. Sebab kamu berada di sini lama lagi, insyaAllah dalam sampai hujung bulan 1 untuk pelajar-pelajar baru. Bersedialah untuk bersenam, jangan tak bersenam. Okey. Okey, saya masuk kepada soalan lah. Ada orang bertanya berkaitan dengan PTPK berkaitan dengan yuran pendaftaran. Okey, PTPK dia punya yuran pengajian PTPK, dia melibatkan yuran pengajian kamu, iaitu bernilai 1808, iaitu kamu boleh buat dua. Satu, kamu boleh buat secara tunai yang mana mampu, dan satu lagi kamu boleh buat pinjaman dengan PTPK yang mana tidak berkemampuan. Itu PTPK saja yang ceritanya. PTPK tak boleh pergi kepada bayaran pendaftaran. Bayaran pendaftaran ni, yuran pendaftaran ni, PTPK tak tanggung. Dia tak tanggung. Yang ni setiap individu dia tanggung sendiri. Yang 595 ni PTPK tak tanggung. PTPK tanggung cuma dekat yuran saja, 1808 per semester. Mana kalau kamu berada di attack selama 1 tahun 6 bulan, kamu pinjaman kamu hanya melibatkan setahun saja, sebab 6 bulan masa LI itu kita tak kenakan yuran. Mana 1808 kali dengan 2 dia akan jadi 3616. Itu je kamu pinjam dengan tabung. Begitu juga kalau kamu diberi allowance saku dalam bentuk pinjaman oleh PK, kamu kena kira lah, sebab sebulan pihak tabung akan bagi pinjaman sebanyak 400 sebulan. 400 kalilah dengan selama setahun 6 bulan tu 18 bulan. 18 kali dengan 400, itulah kamu dapatkan nilai dia campur dengan nilai 3616. So itu under PTPK. Okey. Okey. Saya settlekan yang yuran dulu. Yang yuran PTPK tu boleh faham yuran PTPK ni hanya melibatkan yuran latihan kamu 1808 tu dengan asrama. Itu je. Yang yuran yang ni yang kamu kena bayar ni 595 ni yang ni pihak tabung tak cover. Kamu kena bayar. Pentadbiran yang ni 24 dengan yang ni. Dengan yang ni. Ni 325 ni, 325 yang ni lah. 325 ni. Yang 27 14 27 ni dekat sini. Okey, nanti dekat sini nanti saya akan cerita sikitlah. Yang ni mungkin kamu boleh faham kot. Yang ni semua ni one off ni. Kamu dah bayar dah, tak payah fikirlah untuk yang ni. Tak payah fikir yang ni. Okey. Rasa boleh faham yang ni kalau tak faham nanti kamu tanya lagi. Nanti saya akan jawab. Saya akan masuk untuk bahagian swab test. Okey, kamu nak datang attack, kita mewajibkan semua pelajar, bukan pelajar baru saja, pelajar lama yang masuk attack pun kita memang wajibkan pelajar-pelajar tu buat ujian swab test. Kamu beli yang alat ni, yang ini boleh beli dekat farmasi masing-masing. Saya baru beli barang ni pasal anak saya pun nak masuk asrama juga. Asrama dekat sana pun mewajibkan anak saya swab test dahulu sebelum masuk asrama. Saya beli ni dekat farmasi, dekat Batu Pahat ni ada nama farmasi Murni. Dekat tempat kamu masing-masing mesti ada kat farmasi. Kalau tak ada farmasi pun dekat Watson ada.
Watson, dekat Guardian pun ada. Cuma harga saya tak pasti, tapi dekat farmasi saya dapat harga RM16. Yang ini untuk self test. Kamu kalau katalah 30 hari bulan tu, 31 dah nak gerak kan. 30 hari bulan tu kamu beli yang ni, kamu buka, kamu test tu dia gambar. Dia punya cara-cara ada kat belakang. Macam mana nak guna ada kat belakang. Bila kamu dah test, result dia tu yang batang tu nanti kamu simpan. Sebab nanti kamu akan tunjuk dekat kami nanti masa kamu daftar nanti. Sebab confirm. Kalau result kamu negatif, alhamdulillah, memang kita memang alu-alukan pelajar kamu masuk ke attack. Kalau kamu punya keputusan dekat stick tu, dekat alat kit tu positif kiranya bergejala, bukan bergejala lah, positif lah, dijangkiti lah, dijangkiti COVID, kita tak benarkan kamu masuk attack, bukan tak galakkan, tak benarkan langsung kamu masuk attack. So kamu boleh kontak dengan KKM, maklumkan kamu positif dengan ujian RTK ni ataupun ujian test self test ni. Nanti pihak KKM akan maklumkan kamu apa tindakan yang kamu kena buat. Selalunya kamu kena buat kuarantin selama 10 hari di rumah. So mana-mana pelajar yang didapati positif bila test alat ni, kamu kena maklum dengan saya, WhatsApp dengan puan dekat dalam grup masing-masing tu, WhatsApp kat kami, mengatakan kamu tak boleh masuk attack kerana result kamu positif. So nanti kita akan take note dan kita akan maklum dengan asrama. Tapi walaupun kamu di kuarantin di rumah, proses pembelajaran tetap kamu kena follow, sebab proses pelajaran mana-mana pelajar yang masuk dalam attack ni pun tetap secara online lagi selama 14 hari. Kamu tetap carry on dengan pembelajaran. Nanti bila dah habis tempoh tu, kamu masuk dekat attack, nanti kita akan uruskan kamu bagaimana untuk proses seterusnya. Boleh ada kau tak faham boleh tanya lagi lah untuk proses test guna test kit tu. Yang saya dapat RM16 lah, ada mungkin tempat lain ada yang boleh beli banyak, boleh dapat murah. Cuba-cubalah, riki-riki. Kalau kamu, sebab saya ada dapat maklumat, kalau kamu mana parent-parent yang bekerja di kilang yang memang setiap 2 minggu kena test, boleh dapat lagi murah harga dia. Tapi boleh tanya-tanyalah dengan ibu bapa, boleh dapat murah macam mana tu, itu atas kelebihan masing-masing. Tapi kita nak kamu test diri kamu dengan test kit tu untuk memastikan kamu punya condition sebelum masuk dekat attack. Sebelum masuk kita bukan selepas masuk. Selepas masuk nanti penat, kamu dah sampai ke attack, kamu kena balik. Ada satu kerugian lah untuk kamu, kesian parent-parent kamu. Terus jadi tak berapa seronok, muka pun berduka cita. Nanti semua tak rasa selesa sebab dah tahu diri kamu positif. Kita nak macam tu, kita nak biarlah benda tu di rumah masing-masing. Kalau negatif, meh datang attack, kita lalu kamu datang attack. Itu ada lagi tak? Kalau ada pertanyaan, kita akan cuba jawab lah. Masa kalau ikut proses-proses ni, insyaAllah nanti saya akan share. Saya akan share juga yang ni dekat kamu supaya nanti kamu boleh nampak macam mana pendekatan yang saya dah terangkan ni untuk kamu implementkan semasa kamu masuk dekat attack. Yang penting parent lah, sebab kamu kalau tak ada benda ni nanti kamu dapat ini pun nanti parent nak pakai. Nanti boleh share dengan ayah untuk proses masuk dekat attack. Saya buat laluan ni untuk nampak keselesaan. Kita tak buat setumpuk, kita buat setumpuk. Ini proses pertama di sini, proses kedua di sini, lepas tu proses ketiga pengambilan barang, proses keempat masuk balik dekat parking, masuk balik, proses kelima masuk asrama. So benda tu semua di tempat-tempat yang berlainan. Seperti mana kamu buat dos, buat cocok dos dekat tempat sekolah ataupun dekat tempat-tempat luar tu kan dia perasaannya berasingan. Kita cuba buat benda tu supaya tidak ada dalam situasi crowded lah. Jadi flow dia. InsyaAllah saya cubalah mana saya boleh mampu, sebab kita sekarang ni dalam bukan kita nak cakap dah clean, sekarang ni dah 6,000 lebih. Walaupun fasa 4 ni untuk kita punya ekonomi, nak menjana ekonomi. Kerajaan buka fasa 4 ni untuk menjana ekonomi, untuk semua boleh hidup, semua boleh bekerja masing-masing untuk tanggungan masing-masing. Kita kena faham apa yang kerajaan buat ni. Bukan fasa 4 ni bermakna COVID ni dah tak ada. Tak. Fasa 4 ni untuk kita on balik kita punya ekonomi,
kita nak bawa diri kita sebagai, kalau boleh, bersama-sama dengan endemik ni. Benda ni kita nak jadikan dia endemik. Tapi endemik ni bukan bermakna kita tak perlu pakai mask. Kita bersama-sama di luar dengan berkawan, tak. Kita tetap SOP tetap pakai. Harap-harap semua faham. Nanti pastikan diri kamu bawalah mask secukupnya, supaya temu kamu berada di sini. Sebab nanti kamu kena pakai mask. Penjarakan pun nanti kalau kamu mungkin memanglah akan terleka. Bila terleka tu mungkin kamu akan rapat dengan kawan-kawan, nanti insya-Allah mana yang kawan-kawan nampak kamu boleh tegur, supaya ada penjarakan. Sebab kita perlu jaga diri masing-masing. Okey. Okey, untuk proses makan nanti bila kamu masuk dia ada buat 2 shift tau. Pihak ATAC akan buat 2 shift. Shift yang pertama melibatkan pelajar semester 5. Bila pelajar dia ada waktu dia. Nanti shift kedua baru pelajar baru dengan sebahagian sedikit pelajar lama. Untuk proses makan kita nak elakkan crowded itulah cerita dia. Yang jauh. Okey, budak Sabah Borneo kita ada bagi sedikit kelonggaran. Sedikit kelonggaran untuk pelajar Borneo. Kita faham kamu datang sini pun ada kaitan dengan flight. Kamu follow je flight masing-masing. Tapi mana-mana pelajar yang tak dapat follow tarikh yang 31 tu, just maklum dengan kami bila kamu akan datang. So kita tahulah nanti kita akan standby. Boleh faham kita akan standby. Katalah kamu masuk 1 hari bulan, saya sampai 1 bulan cik, kita akan standby lah kamu punya, sebab setiap pelajar dah tahu bilik masing-masing kan. Cuma kunci je tak ada. Kalau katalah pelajar-pelajar Borneo dia sampai malam. Bila sampai malam, kamu masuk dekat asrama. Untuk pelajar-pelajar yang sampai waktu malam, kamu masuk dekat sini, masuk seperti biasa, melalui guard, nanti guard akan scan sebab tidak ada proses pendaftaran seperti ini. Kamu hanya masuk dekat sini, guard scan dengan kamu punya MySejahtera, termasuk suhu, kamu terus masuk belok ke kiri ni. Belok ke kiri terus masuk dekat asrama. Belok masuk asrama ni ikut bilik yang kamu dah dapat. Saya difahamkan penolong asrama dah bagi bilik masing-masing mengikut cita rasa kamu, mengikut pilihan partner kamu. So kalau kamu dah tahu bilik tu dekat situ, katalah blok C15 contoh, blok C15, maksud dia blok C, blok C tu tingkat level 1, 5 tu nombor bilik. Kalau C48 maknanya C4 tu tingkat, tingkat 4, 8 tu nombor bilik. Kamu just masuk dekat bilik ni, kamu terus masuk siap-siap bilik-bilik kamu. So nanti pada hari esok, 1 hari bulan November, kamu bolehlah datang kat UPL untuk proses yang ni. Kita buat special kat kamu, tak payah masuk inilah, kita masuk kat UPL saja. Kontak saya ataupun Puan Azlina. Nanti kita akan urus kamu setempat saja untuk pengurusan semua ni. Boleh untuk untuk Borneo lah. Memang kita fahamlah Borneo dia berkaitan dengan flight. Yang lain-lain geng-geng Semenanjung tu saya harap dapat follow kita punya timetable. Kita set 8.30 sampai pukul 12.30. Harap sangatlah sebab bila kamu follow kita punya jadual, kami pun dapat susun kita punya jadual dengan cantik dan pihak kamu pun dapat susun dengan cantik. So semua dalam keadaan cantik, mungkin kamu balik pun, parent balik pun kamu dah tenang pasal tak rushing balik. Lagi mana? Okey, macam ni. Untuk makan, kita faham ada pelajar-pelajar dia vegetarian. Ini pelajar India lah, kebanyakan pelajar India vegetarian kebanyakan. Ada pelajar Melayu vegetarian juga tapi jarang. Tapi kalau macam kalau kamu perasan ada satu borang namanya borang pendaftaran asrama. Dekat pendaftaran asrama tu, dekat page nombor 2 tu ada berkaitan dengan makan. Mana-mana pelajar yang allergic ataupun yang kamu dalam kategori vegetarian, kamu kena mention dekat situ. Bila kamu mention dekat situ, nanti pihak asrama, pihak asrama dekat sini, kita ada penolong-penolong asrama tau. Nanti dia akan maklum kepada pihak dewan makan untuk menyediakan makanan khas untuk pelajar-pelajar ni. Mana makanan kalau vegetarian dia tak akan letaklah makanan-makanan yang ada unsur-unsur berdarah. Yang tu selama ni pun kita buat macam tu. Kalau alergi, okey, kamu kena mention alergi apa yang kamu tak makan. Nanti dia akan bantu pihak kamu untuk maklum kepada pihak penyedia makanan
supaya untuk makanan kamu ni tidak ada unsur-unsur yang boleh apa yang mengatakan kamu allergic tu. Boleh saya ada makluman juga berkenaan dengan pada permohonan dapat permohonan daripada pelajar berkenaan dengan ingin membawa peralatan elektrik masuk dekat attack. So semalam ada meeting sebab ada kes yang menyebabkan gangguan di asrama, trip, wire terbakar, itulah. Bila benda tu berlaku, semalam kita ada mesyuarat dengan pihak pengurusan atasan. Apa yang dah ditetapkan, pelajar-pelajar tidak boleh membawa barang-barang elektrik kecuali laptop, charger, itu boleh. Itu kita benarkan. Tapi untuk bawa kettle, untuk bawa alat pemanas, kita dengan alat pemanas berbeza. Kamu kena faham, kettle tu dia punya yang cerik tu, yang alat pemanas tu yang bukan cocok dekat tu, yang tu tak dibenarkan. Untuk iron kalau ikutkan tak dibenarkan, tapi untuk tempoh sekarang ni insyaAllah pada bulan 12 nanti kita akan nak kata haramkan pun mungkinlah, pasal kita dalam proses menyediakan satu bilik khas untuk kamu mengambil air panas dan satu untuk iron baju. Kita cuba, tapi untuk masa ni memang kita tak dapat sediakan. Nanti bulan 12 ataupun mungkin sesi depan semua pelajar tak boleh bawa. Sesi ni kamu bawa pun mungkin kita boleh benarkan. Tapi untuk kita dengan tu memang kita tak benarkan. Harap pelajar boleh faham. Iron, okey. Perempuan lelaki ya? Perempuan. Semalam, okey macam ni. Dia ada satu lagi pendekatan yang kita terpaksa buka untuk kamu bawa iron, tapi kamu kena guna extension yang berkapasiti dia punya apa nama tu, sirim dia tu menggunakan kabel yang besar. Apa nama dia, Man? Kabel yang tebal tu. 16 ampere. Kamu pergi dekat, jangan beli yang harga RM11. RM11 tu, extension tu, dia tak capai piawaian sirim. Yang itu yang menyebabkan gangguan pada bekalan elektrik di asrama. Kalau gangguan elektrik yang susahnya kamu, pasal bila kena waktu malam, tak ada orang nak bantu. Nanti panas semua, tak ada kipas mati, lampu mati, nak study pun tak boleh. Yang tu kita terpaksa wujudkan pendekatan untuk kamu kena beli, kamu kena sediakan kabel extension yang dia punya kabelnya tu, extension kabelnya besar. Bukan yang kecil tak lepas. Nanti saya nak cakap pun benda ni tak ada kat saya. Extension. Tapi yang itulah, extension cakap dengan ayah. Soket yang satu kepala tu boleh letak kiri, kanan kiri tu tak lepas. Kalau kamu ada, nanti kalau kita buat rondaan, kita akan rampas. Bila rampas, bukan rampas saja. Nanti kamu kena buat tindakan. Nama kamu masuk JTP. Saya tak naklah macam tu, hanya kerana benda tu kamu dikenakan tindakan. Tak seronok kan, benda kecil. Tapi kecil pada kamu. Tapi besar di bahagian kami. Pasal dia menyebabkan banyak patut-patut kerosakan. Bila kerosakan bangunan, kita nak baiki bukan on the spot boleh baiki. Dia menyebabkan kewangan. Kewangan kau tak ada bajet, tak boleh buat. So, bila tak boleh buat, nanti kamu tak akan dapat condition yang okey. Kamu cakap dengan ayah kamu, ayah, boleh belikan extension yang baik, yang bagus, yang kabelnya besar untuk kamu guna di asrama. Di asrama, satu bilik 2 orang je. 2 orang. Tapi ada sebahagian, ada yang akan duduk secara dorm. Yang tu kita tak boleh buat apa pasal kekurangan bilik yang kita, sebab baru ni kita ada buat RMK 11. Ada bilik-bilik yang masih dalam keadaan tak okey. Yang ada sebahagian yang akan duduk kat dorm selama 6 orang. Satu dorm tu 6 orang. Setiap bilik dia ada cuma 2 je soket. Bila 2 soket, duduk 2 orang, 1 orang akan dapat 1 soket je. So kalau kamu ada laptop, kamu nak charge laptop, kamu nak buat printer boleh bawa, tak ada masalah, printer boleh bawa. Kamu nak on printer, kamu nak charge handphone, kamu perlu 3 kepala. So nak tak nak kamu kena ada extension. Bila kena ada extension murah kita tak benarkan. Pasal dia punya kualiti kurang, kualitinya teruk, kabelnya kecil, kita tak lepaskan. Nanti kita akan rampas. Nak kata rampas tak bagus kan, tapi terpaksa untuk kebaikan kamu kita kena ambil.
Kamu kena beli yang kualiti yang mana kabelnya tebal. Kena modal sikit lah. Kalau siap saya harganya lebih kurang 20 lebih ke 30 lebih untuk yang kabel besar. Kamu pula buatlah kepala ada 6 ke 3 ke 4 ke tak kisah. Janji benda tu untuk kecerdasan kamu. Saya tak duduk kat asrama, tapi nak tak nak kita kena jaga kamu. Yang rasa panas kamu. Okey. Lagi man? Penjamin yang tak dapat datang, yang mungkin bukan mak bapak dia, perlu jumpa body kita maklumkan. Nanti kita uruskan cara lain. Okey. Mana penjamin-penjamin yang tak dapat hadir pada tarikh 31 hari bulan tu, nanti boleh hubungi dengan Encik Syarul ataupun Encik Najman. Nanti kamu deal bersama, kita akan dapat satu perikatan, satu kata putus yang sama dua-dua pihak akan mudah lah. Jangan risaulah yang tu. Mana yang tak boleh datang tu maklum je dengan tabung. Kalau tabung tu bawah Encik Najman ataupun Encik Syarul. Boleh kita set kat situ. Sukan boleh, tak ada masalah. Pastikan kamu bawa pakaian pakaian ada pakaian nak pakai apa kan. Okey. Untuk pergi training di blok ni, kamu punya latihan, kamu akan pakai baju dalam tu kamu akan pakai t-shirt. T-shirt ni kita akan bekalkan nanti ada, kalau saya ada 2 t-shirt attack. Nanti dekat luar tu kamu pakai jaket. Jaket pun attack keluarkan yang kamu bayar tu, yang kamu bayar dekat sini. Kat sini. Kan ada kat metrik, kerja jaket. Jaket ni kamu akan pakai nanti. Baju koprat kamu akan pakai nanti. T-shirt berkola ni yang kamu akan pakai di dalam. Dalam. Nanti baju ni akan disarung oleh jaket. Okey. Itu maknanya dekat nanti, dekat attack untuk proses belajar dah tak ada masalah sebenarnya. Baju cuma kamu kena pakai seluar hitam lah. Seluar hitam. Seluar nak pakai yang Dockers ke tak kisah, tapi gelap lah, gelap. Warna kelabu gelap. Kalau warna terang-terang kita tak benarkan pasal kamu akan bermain dengan mesin. Bila bermain dengan mesin, minyak nanti kotor. Seluar kamu kotor, kamu nampak kotor, yang tu akan jadi tak harmoni lah. That's why kenapa warna gelap tu ditekankan supaya kita nampak benda tu keselesaan. Seluar kamu gelap, kalau kotor pun tak nampak. Paling tidak pun bau je lah dekat diri kamu seluar tu. Boleh basuh. Tapi kalau hitam, warna cerah, warna kuning kamu pakai, warna putih, warna biru terang, biru terang. Nanti bila kena minyak, dia bukan boleh hilang. Dia akan comot. Kita tak benarkan yang tu. Kalau kamu nak pakai yang tu, masa kamu nak riadah lah nanti. Nak bersukan pun boleh, kalau kamu nak jalan-jalan pergi kat kafe, masa makan-makan boleh, waktu rehat, waktu apa semua boleh. Tapi untuk training 8-5, pastikan seluar kamu seluar gelap. Seluar jean, jangan pakai betul-betul nampak jean. Kamu pakai kan dari sekarang ni seluar jean slack. Beli seluar jean slack. Saya rasa paling murah lebih kurang dalam 30 lebih boleh pakai seluar jean slack. Seluar yang kocik-kocik tepi tu boleh? Janji dia gelap. Dia gelap. Okey. Baju dah tak ada masalah, cuma seluar yang kamu kena main peranan. Dan kasut safety boot. Lebih menjimatkan lah pasal kamu perlu ada kasut satu tu je. Kalau nak bawa kasut untuk main sukan lah, memang kita galakkan. Sukan kena pakai kasut. Dewan makan nanti makan kat dewan makan, kamu kena make sure tak pakai keluar pendek. Sukan tak ada masalah sukan. Saya memang galakkan belajar sukan. Tapi bila habis sukan, kamu balik kat rumah, pakai seluar panjang balik untuk kamu makan di dewan makan. Boleh Untuk perempuan, saya nak kamu pakai baju kurung lah. Pelajar lama yang nak bayar yuran tu bayar besok. Ada pelajar lama pelajar lama you nak bayar 1 hari bulan 1 November. Nak bayar yuran tu 1 November. Nanti jumpa dengan bahagian Cik Najman. Boleh? Fokus lah. Boleh Okey, ada apa-apa lagi tak? Lagi cepat kita habis, lagi senang. InsyaAllah kamu boleh maklumkan kepada parent kamu dan kamu boleh buat persediaan lah. Kena ingat yang ni kamu kena beli. Ni kena beli, kena test. Yang pertama. Yang keduanya, dokumen-dokumen kamu dah sediakan satu file, kamu dah letak dekat bag. Lebih mudah. Pastikan semua checklist tu ada. Okey. Yang ketiga tu untuk pastikan kamu punya masyarakat lah selalu update. Ada lagi nak tanya? Kalau ada nak tanya lagi, insyaAllah kita akan cuba jawab.
sebelum kamu rasa nanti mungkin ada part-part dekat dalam grup lah. Okay, nanti Cik Syarul akan bagi panduan bukan dengan tabung dekat grup masing-masing. Okey, kita kan tadi cerita pasal kuarantin kan, 14 hari. Lepas 14 hari kamu boleh bebas, tapi bebas je dalam attack. Kita tak benarkan kamu balik. Kecuali kes-kes yang memang kita tak boleh buat apa-apa. Contoh, baru bukan saya nak pasal orang tu nak mati tak, tapi contoh ni contoh supaya kamu boleh faham. Kematian, kes memang ibu nazak betul-betul nazak yang kita tak boleh nak buat apa, peluang pun peluang yang tu kita benarkan. Tapi kebenaran tu melibatkan ada beberapa pihak lah. Nanti apa-apa kamu boleh hubungi kita. Tapi kalau untuk kes-kes biasa kita tak benarkan. Okey, satu lagi contoh. Saya bagi contoh yang boleh kita tak boleh nak buat apa. Contoh kamu punya appointment dengan doktor melibatkan kesihatan kamu. Kita terpaksa benarkan dia tu. Kalau kamu boleh ubah tempat dia, pemeriksaan tu daripada tempat kampung kamu mungkin dekat Negeri Sembilan, boleh pindah dekat Batu Pahat, lagi senang. So kamu boleh buat check up tu dekat Batu Pahat. So taklah lama sangat kamu punya proses dan kamu akan jadi keadaan yang lebih selesa. Tapi yang part tu kita kena benarkan lah. Tapi bila kita benarkan, bila since kamu dah keluar daripada attack, kamu nak masuk balik attack, kamu kena buat ni balik kena beli ni balik, kamu kena test balik, make sure kamu negatif, kita akan benarkan kamu masuk. Kalau kamu positif, walaupun sehari je kamu di rumah sana, bermalam sehari saja di kampung, lepas tu keputusan positif, kamu tak boleh masuk attack. Kamu kena stay di rumah, berehatlah di rumah, dan tempoh berehat tu kamu kena kontak dengan KKM. Tapi bila dapat positif, kamu akan maklum kami, dan kami akan maklum kepada pihak-pihak yang lain lah, supaya mereka tahu yang kamu tak boleh masukkan attack atas dasar positif COVID. Boleh faham Saya harap semua faham. Sebab nanti mudah. Bila kamu dah faham, kamu dah taslim pun, tak adalah satu isu besar akan berlaku. Okey. Barang keperluan. Okey, kita ada cafeteria. Cafeteria kita dekat tepi sini. Cafeteria untuk makanan dan mungkin ada jual sikit apa-apa lah. Satu lagi dekat kedai Serbaneka. Serbaneka dekat blok B ni. Blok B ni ada dekat ni. Kat asrama ni ada satu blok, satu bilik. Kita panggil dia bilik Serbaneka, jualan. Apa barang-barang tu insya-Allah ada. Kalau kamu pergi sana barang tak ada, kamu cakap dengan dia punya toke dia tu, nanti toke tu akan sediakan. Dia akan cuba dapatkan untuk bantu kamu. Kita sekarang ni alhamdulillah lah ada part-part yang banyak orang-orang di dalam ni yang membantu kita supaya kita kekang COVID ni daripada berleluasa. Okey, ada dua tempat lah. Ada satu kedai tu dekat dalam blok B, satu dekat cafeteria. Perempuan pakai sopan saya tak payah nak describe lah pasal perempuan. Skirt tu tak boleh lah. Perempuan ni yang mudah sikit pasal pakaian ni yang tu je lah pun. Tak ada benda lain. Pakai baju dengan panjang, pakai seluar, tu tak ada masalah. Tapi kalau baju kurung lagi better lah. Boleh? Semua ada. Kedai Serbaneka dia ada printer, boleh print. Boleh print, boleh. Dekat grup Telegram, kamu boleh bertanya kat situ pasal dekat situ ada pegawai yang jadi owner kepada kedai Serbaneka tu. Boleh tanya dia. Okey, makan. Sebab kita tak boleh keluar, pelajar tak boleh keluar. Kamu dibenarkan untuk food. Apa yang makan kat luar tu? Pengantaran makanan? Food grab yang kamu boleh order kat luar. Ada penghantaran makanan, boleh kita benarkan. Tapi untuk proses order, barang tu sampai hanya boleh ambil di pondok guard ni dia tak akan sampai ke atas ni. Pihak guard pun tak akan lepaskan rider
Food Grab tu sampai ke blok Food Panda. Minta maaf banyak-banyak. Saya tak pernah order guna Food Panda tu. Dia akan berhenti di sini. Dia akan maklumkan kamu kena sembang dah dekat Pondok Guard ni untuk ambil kamu punya makanan. Food Panda, minta maaf banyak-banyak. Pelajar perempuan tudung warna putih atau hitam. Okey. Untuk warna, dia macam warna tudung ni, dia bikin dia ada masing-masing lah. Kalau IT, kamu try tanya dengan ketua IT. Kamu ada kelas dah start kan? Tanya dengan kelas IT tu, untuk proses masuk kelas, warna apa encik? Kalau tak silap saya, warna hitam. Kalau tak silap saya. Untuk proses saya. Untuk tudung, kamu boleh tanya dengan ketua bahagian masing-masing. Sebab dia lain sikit lah yang tu. Kan saya cakap warna putih, nanti sampai kat sana dia kan nanti putih tak boleh, kotor lah apa kan, saya susah. Tapi untuk kamu keluar masa buka waktu latihan, kamu tak ada masalah lah pakai kamu punya tudung warna macam mana pun tak kisah. Tapi untuk proses pelajaran ni, dia bergantung kepada ketua bahagian masing-masing. Boleh kamu boleh tanya ketua bahagian masing-masing. Kalau dia cakap tak kisah, itu okey lah. Kita Ibu bapa boleh tolong hantar barang ke dalam asrama tak? asrama tengok, kita kalau boleh, kalau ikut kak dekat sini, kuasa bapa turunkan anak, hanya pelajar saja turun. Sebab kita tak nak, sebab parent ni kalau ikut, nanti dia lama dekat situ. Bila lama dekat situ, nanti dia akan berkumpul. Makin lama makin ramai. Kalau kamu nak minta bantu, mungkin minta ayah hantarkan. Tapi kita tak sarankan begitulah, pasal nanti dia akan jadi ramai. So kita nak jaga diri kamu, kita nak jaga diri kita supaya lebih mudah. Memang kita faham, parent nak tengok keadaan bilik. Tapi kalau boleh janji dengan kita, kamu hantar terus kamu balik, okey. Kalau kamu hantar, nanti kalau mungkin kamu akan delay kat situ, tu sedikit lah, mungkin ada orang tak akan rasa tak selesa. Bila orang tak ada selesa tu yang akan jadi bermacam-macam ceritanya. Sebab biasalah kita ada orang yang memang sensitif dengan COVID. Memang tak boleh nampak benda-benda yang tidak mengikut SOP. Kita kena faham situasi itu. Tapi apa-apa pun kita kena follow kerajaan lah. Kerajaan dah tetapkan SOP, kita pegang SOP dan kita minta semua ibu bapa faham apa yang kita buat ni sebenarnya untuk keselamatan anak masing-masing. Pakai mask tu memang kita follow. Kita tak nak berkumpul macam-macam ramai-ramai, kita tak nak. Dan saya minta nanti kalau katalah ada teguran daripada pihak kami, sekiranya kita nampak ada ibu bapa yang tak patut SOP, harap ibu bapa boleh faham. Tidak ada satu benda yang mungkin jadi keruh, sebab kita just teguran. Apa-apa nanti boleh berbincang lah. Pelajar lama macam mana cik? Pelajar lama macam biasa, tak ada masalah. Pelajar lama masuk, dia tak ada proses macam ni. Pelajar lama, kamu masuk je kat sini, kamu terus pergi ke arah asrama. Pergi ke arah asrama. Kalau pelajar lelaki akan pergi dekat blok B, bilik penyelia asrama. Untuk perempuan akan terus pergi ke blok D. Ada Puan Huda dekat sini. Ada kunci di sini, kamu terus masuk. Untuk pelajar lama. Pelajar lama senang, mudah. Tapi pelajar lama kena ingat, kamu kena buat ni juga. Pelajar yang dah masuk sekarang ni, sini kamu 95 semua buat. Ni. Boleh nampak tak ni? Yang ni. Ni. Mana dia? Ni. Ni, boleh nampak tak? Self test kit untuk COVID. Dia melibatkan semua student. Dia bukan student baru saja. Student lama pun kena buat ni. Kalau sini kamu boleh buat, takkan kamu tak boleh buat kan? Malulah. Diorang struggle tengah buat projek. Untuk siapkan projek. Pelajar-pelajar sini kamu ni akan tamat pada hujung bulan 12. Mereka akan pergi LI pada bulan 1. So pack sangat. So kita memang kesian dekat pelajar lama. Untuk keluar dari pusat pengeluaran wang saku. Okey, dia proses ada dua. Untuk keluar duit, dia ada satu dekat serbaguna tu, kedai serbaguna dekat blok B ni. Pihak owner ni dia ada kan bank BSN kan ada yang boleh keluar masuk duit kan.
boleh guna dia. Satu lagi, kamu boleh keluar sebab lepas tempoh 2 minggu kamu kuarantin tu, selepas tu kamu bebas kan, kita akan sediakan satu kenderaan setiap hari Sabtu untuk bawa kamu keluar ke bandar. Kita bawa, Attack bawa by bus. Kamu akan pergi by bus tu, kita hari Sabtu tu, setiap Sabtu tu 3 trip. Kita akan pecahkan trip tu, tapi tak boleh semualah pergi. Akan rotate. Mana minggu ni mungkin kamu pergi, minggu depan mungkin orang lain. Kita buat rotation macam tu. Dekat situ nanti kita akan letakkan kamu, kita akan tinggalkan kamu lah di satu tempat, di bandar, ada lokasi dia, selama 3 jam. Kamu berada di luar. Nanti waktu yang kita kena ambil, kamu kena berada balik dah kat tempat checkpoint tu untuk pick up kamu balik, untuk second trip pula keluar. Waktu tu kamu boleh keluar duit. Buat masa ni memang kita tak benarkan lah. Proses keluar duit memang tak benarkan. Kamu boleh minta bantulah pada geng-geng yang mungkin waktu tu dia yang keluar, untuk dia keluarkan duit kamu. Boleh. Itulah cara. Sebab kita tak boleh nak onkan semua ikut kehendak kamu. Ada part kita boleh follow, ada part yang kita tak boleh nak follow. Untuk keluar duit ni memang kita tetapkan sebab ada kes dah muncul. Benda tu bila dah masuk, dia akan merebak. Kita nak elak lah tu. Kita cuba elak. Kalau nak kena nak macam mana, tapi kita cuba elak. Boleh tak? Boleh faham tak? Kalau ikut sekarang ni, pelajar-pelajar semester akhir saja yang kita dah sediakan. Pasal dia dah bebas, dah keluar daripada tempoh kuarantin, kita hari Sabtu kita sediakan kenderaan. Tapi pelajar-pelajar yang baru masuk ni tak boleh masuk lah, tak boleh naik kenderaan tu. Pasal tempoh kamu kuarantin masih hidup. Ada pakaian khas untuk pelajar outing? Outing sopan lah, sopan. Pakai sopan, macam kita nak pergi bandar, kita pakai macam mana? Begitulah bunyinya. Sebab waktu outing tu adalah waktu cuti. Cuti SEM ada tak? Cuti SEM dah tak ada lah. Awal bulan 2 kamu baru boleh cuti. Dah tak ada dah cuti SEM. Kamu masuk terus belajar untuk proses teknikal yang kamu belum alami lagi. Kamu ada 3 bulan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bulan 1 pun yang tu dah kamu nak exam dah tu. Bulan 2 kamu dah cuti lah. Mana 2 bulan untuk proses training di bengkel, 1 bulan tu proses untuk study dan exam. Periksa. So ketat lah benda tu, tak adalah proses bercuti lagi. Cuti pun cuti 1 hari pun berada di Attack. Kita jadi warga Attack lah bersama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pasal yang bawa peralatan tu harap semua faham. Vegetarian tu semua kena maklum. Tidak ada, nanti ada seorang mohon by letter pun saya akan jawab, tapi jawapan dia tak dapat lah, tak lepas. Sebab kamu boleh maklum kepada penolong pengurus asrama yang kamu ni vegetarian, nanti dia akan maklum kepada penyedia makanan untuk sediakan makanan khas untuk kamu. Makanan kita 1 hari 3 kali makan, iaitu pada pagi, lepas tu tengah hari dan petang. Petang ni mendapatkan makan lah, malam lah. Makan malam tu dibekalkan pada waktu petang. Makan di dewan makan lah. Kalau rasa macam tak berapa best, kamu boleh guna Food Panda. Kami hanya diletak dalam masa 3 bulan kan? Ya, betul. Jadi yuran asrama macam mana? Yuran asrama dia bukan asrama, dia macam ni. Kalau kamu tengok dekat pendekatan sekarang ni, yuran asrama tu dia namanya asrama by semester. Dia bukan cerita 1 hari berapa ringgit kena bayar, berapa ringgit tak bayar, tak ada. Dia kiranya per semester. Mana bila kamu per semester, bayarnya tetap RM308. Sebab bila kamu duduk asrama, makanan tu dibekalkan sekali. Dia bersekali dengan asrama. Kalau pelajar-pelajar yang dikenakan tindakan tinggal di luar asrama, pelajar-pelajar tidak dibekalkan makanan. Yang saya dah maklumlah, memang saya buat isu bukan dengan tempoh duduk di asrama tak lama tapi tetap bayar RM308. Isunya dah Ibu Bapa pun dah jawab, yuran tu yuran asrama per semester.
Walaupun asrama tu kamu duduk satu semester tu 6 bulan, 5 bulan di luar, 1 bulan di dalam ATAC, tetap kena bayar 308. Pasal dia bukan per day, dia per semester. Itu maklumat yang saya boleh bagi. Kuarantin tu boleh keluar urusan bola. Bola? Bola apa tu? Kamu ada game bola ke? Kamu ada game bola ke? Kalau kamu ada masuk mana-mana tournament, kamu kena buat surat. Maklumkan apa benda tournament kamu tu. Surat tu kamu kena bagi kalau dia melibatkan waktu latihan, kena bagi dekat ketua bahagian. Kalau dia melibatkan waktu cuti, Jumaat, Sabtu, kamu kena bagi dekat warden. Dua tu je. Kalau kamu tengok kamu punya tu pergi kepada waktu training. Hari Ahad sampai hari Khamis tu terlibat dengan waktu kamu tak ada, kamu kena bagi dekat ketua bahagian. Permohonan, surat permohonan untuk pelepasan kuliah. Kalau kamu punya game ataupun kamu nak buat pelepasan kuliah tu melibatkan hari Jumaat dan Sabtu saja, tidak melibatkan waktu yang training tu, kamu isukan benda tu dekat ketua warden kamu. Dekat asrama nanti. Bagi dia surat juga. Nanti dia akan balas macam mana pendekatan dia. Sebab surat tu akan main peranan dekat guard untuk melepaskan kamu. Boleh faham Semualah, bukan bola je, mana-mana isu untuk kamu keluar daripada ATAC, dia sama cerita dia. Kalau waktu training kena KB, waktu bukan training dekat warden. Okey? Untuk bagi pelajar lelaki yang merokok, atau disediakan ruang khas dan masa-masa tertentu yang bolehkan saja merokok. Okey, kamu berada 31 hari bulan 10. Kamu berada di permis kerajaan. Permis kerajaan adalah satu tempat larangan merokok. Saya cerita yang tu je lah. Rasa kamu faham kot bila kita cerita pasal larangan, kawasan larangan merokok tu di permis kerajaan, kamu berada di permis kerajaan. Kalau kamu didapati merokok, dia melanggar tata tertib pelajar. Kamu boleh dikenakan tindakan. Tidak ada istilah penyediaan tempat merokok, tak ada. Kawasan merokok di dalam permis kerajaan adalah dilarang sama sekali. Ibu bapa boleh datang semasa weekend? Boleh. Okey, ibu bapa boleh datang. Macam hari Jumaat, Sabtu, ibu bapa rindu. Saya faham. Saya pun ada anak saya dekat asrama. Kita benarkan ibu bapa datang bawa makanan, apa benda semua masuk ke ATAC, kita benarkan. Tak ada masalah. Cakap dengan ayah dengan ibu, ayah, ibu boleh datang pada weekend. Okey? Tapi waktunya lah, waktu jangan waktu malam. Kita stick kepada 8 sampai pukul 5 tu. Ibu bapa boleh datang. Boleh datang, tak boleh bawa kamu keluar. Kena maklum yang tu. Datang melawat kamu lah. Transport sendiri tak? Boleh bawa transport sendiri? Okey, transport kamu untuk transport okey, transport macam ni cerita dia. Kita sebelum COVID memang kita benarkan pelajar-pelajar membawa kenderaan 2 tayar di ATAC. Dan kita sediakan tempat parking ataupun kawasan parking. Kawasan parking tu kita tak adalah line cantik macam biasa. Kita cuma sediakan tempat parking kamu je. Inilah kawasan parking motor pelajar. Kita mention begitu. Tapi tanggungjawab masing-masing. Benda tu, kita cuma sediakan tempat. Untuk pelajar yang bawa kenderaan 4 tayar, kita tak benarkan kamu masuk dalam ATAC. Kita tak benarkan. Boleh bawa tapi tak benarkan masuk. So boleh faham tak istilah tu? Boleh bawa tapi tak dibenarkan masuk. Mana selama ni ada pelajar-pelajar yang bawa kenderaan 4 tayar, iaitu kereta. Tapi mereka parking di luar ATAC, di depan kedai-kedai di depan ATAC. Dia parking kat sana. Tapi kamu kena faham, bila COVID, pelajar tak boleh keluar. Bila pelajar tak boleh keluar, kenderaan kamu tu tidak ada orang yang jaga. So better kamu jangan bawa lah kenderaan 4 tayar. Pelajar-pelajar yang bawa kenderaan 2 tayar, kita benarkan kamu bawa kenderaan. Kerana kita dalam masa tak tahu bila, isu COVID ni untuk bawah JTM dia akan berubah dari semasa ke semasa. Saya tak cakap kamu akan duduk di dalam ATAC ni sampai habis sesi tak boleh keluar. Saya tak boleh cakap macam tu. Tapi buat masa ni memang begitulah bunyinya. Tapi kemungkinan besar bila LJTM, Ibu Pejabat benarkan pelajar untuk keluar, saya kena ikut.
Bila saya kena ikut, kamu bolehlah guna kenderaan kamu untuk keluar. Tu cerita dia. Mana kamu benarkan. Kalau tiba-tiba JTM tak bagi juga kamu keluar sampai habis semester, kenderaan kamu, motor kamu tu akan berada di dalam attack sampai habis semester lah. Bolehlah duduk-duduk kejar 2-3 hari datang, start engine motor, lepas tu dah mati, begitulah bunyinya. Dalam standby mood lah cerita dia. Kita benarkan untuk 2 tayar berada dalam attack. So tiba-tiba bila kerajaan bagi je, kita akan benar lah kamu buat keluar kenderaan kamu. Tu cerita dia. Harap semua faham lah. Sebab benda ni setiap SOP, setiap pendekatan ibu pejabat tu kita tak boleh nak jangka. Boleh faham tak? Kita nak ambil ujian komputer lesson 1-2 ada transport group tu hari-hari biasa. Yang boleh ambil ujian komputer semasa dia attack. Ujian komputer di attack. Tak faham, dia memandu. Lesson mandu. PPJ ni. Lesson manduan ni. Okey, untuk pelajar-pelajar yang ada kes-kes yang perlu keluar attack. Contohnya macam mengambil lesen memandu. Kalau lesen memandu kamu tu memang kita harap-harap supaya benda tu tak berlaku. Sebab kita nak jaga semua orang, kita tak jaga satu orang. Dekat asrama nanti kamu ada seramai 395 orang yang ada di asrama. Saya tak nak hanya kerana kamu semua dijangkiti. Saya tak nak begitu. Tapi kalau benda tu tak boleh nak buat apa, saya pun tak boleh nak buat apa sebab dia melibatkan banyak kos. Contoh macam yang tadi saya mention kematian, saya mention berkenaan dengan ada kes-kes perubatan yang kamu kena, tu saya tak boleh nak buat apa. Saya berserahlah kepada Allah supaya benda tu tak akan jadi satu benda yang worse. Tapi untuk yang pelajar-pelajar yang dah buat lesen, kalau dapat boleh tukar waktu dia, kamu cuti nanti bulan 2 tau. Aslinya awal bulan 2 kamu dah cuti dah. Kamu boleh bawa bulan 2 tu. Sebab kita nak jaga semua orang. Kalau boleh lah, kamu extend kamu punya driving test tu untuk bawa kepada hari yang kamu dah cuti tu. Boleh? Kalau boleh, alhamdulillah. Saya nak sangatlah kalau macam tu cerita dia. Kalau tak boleh, dia punya isu dia nanti akan jadi bila kamu keluar, kamu masuk balik, kamu kena buat self test tu yang guna kit tu. Bila keluar je masuk kena pakai ni. Tapi itulah sebab kamu duduk bersebelahan dengan orang yang kita tak tahu. Sebab orang tu dia selalu jumpa orang kan. Kamu punya cikgu memandu tu, dia berjumpa ramai orang. Hidup dia mengajar orang yang ramai orang. Yang kita tak tahu berapa ramai orang. Kecuali lah macam contoh, macam kalau macam parent datang ambil kamu, pergi balik untuk ayah meninggal tu lain cerita. Ini pasal orang yang bawa kamu, yang train kamu tu, kita tak tahu pula status dia bagaimana. Itulah nak cakap susah, tak cakap pun susah untuk yang proses-proses begini. Untuk test memandu. Kalau dapat ditangguhkan, kamu bincang dengan kamu punya driving school tu untuk buat penangguhan. Saya bersyukurlah kalau boleh. Kamu kontak dulu macam mana. Tiap apa boleh Roger saya balik nanti. Kalau yang first step ni saya minta kamu deal dulu dengan driving school kamu untuk buat penangguhan. Okey, kalender kamu boleh ambil dekat laman web Attack www.attackbp.co.my. Dekat situ dekat bahagian student ada bahagian latihan. Kamu ambil jadual kat situ. Kita dah sediakan jadual kat situ. Kamu tinggal ambil je benda tu. Ambil yang tu kamu nampaklah pada awal bulan 2 tu kamu dah cuti. Nanti ada tempoh dia, kamu test susun ikut tarikh yang cuti kamu tu, samakan dengan kamu punya planning dekat driving school punya owner tu. Boleh Harap-harap begitulah. InsyaAllah boleh tu. Ada lagi? Boleh. Okey, masa kuarantin, masa tempoh kuarantin 14 hari, kamu boleh jogging. Okey, kawasan jogging kamu, asrama ni kan. Tengok kat sini asrama, ni laluan jalan.
Tepi ni jalan, tepi sini padang. Kamu boleh buat jogging kat sini. Pusing, pusing ni. Kawasan ni luas ni, jangan risau. Ni lebih daripada 400 meter ni. Kalau pusing ni, dia besar, lebih besar daripada padang. Untuk kamu pergi padang bola sepak sini pun boleh. Riadah tak ada isu. Masa kuarantin kamu boleh beriadah. Cuma kamu tak boleh masuk dekat sini je. Dekat sini ada staff-staff kamu. Dekat atas ni ada kamu punya staff-staff yang rumah staff-staff. Kamu boleh keluar kat sini. Ini area yang kita benarkan. Beriadah lah. Jaga kesihatan masing-masing. Yang penting beriadah tu amat-amat baguslah. Okey. Ada. Kalau mesin basuh dekat sini ada cerita pasal Dobi kan. Kalau kamu perasan dekat sini, ni perkhidmatan Dobi. Okey, perkhidmatan Dobi ni ada, maknanya kita sediakan setiap blok ni ada mesin basuh. Yang kamu perlu beli adalah sabun sahaja. Dekat sini kalau baru saya tengok macam ada 6 ke 7 mesin basuh. So semua boleh pakai mesin basuh ni. Pakailah pasal kamu dah bayar tu. Pakai mesin basuh tu. Kalau rosak, maklumkan dekat penolong penguruh asrama, nanti kita akan cuba buat action lah, buat tindakan. Okey, ada mesin basuh. Kuarantin boleh main takraw, futsal lagi. Boleh. Masa kuarantin dibenarkan bersukan. Nanti kamu ada MVP tau. MVP kamu kalau barang tak ada bola, nanti kamu minta dengan MVP bahagian sukan, bola sepak ataupun futsal. Kita ada. Kalau kamu ada bola sini lagi bagus. Kamu tak payahlah regel jumpa dia orang kan. Kamu boleh main. Takraw ada. Takraw sebelah surau je. Kalau nak ke azan tu jangan main lagi. Balik ke bilik masing-masing. Solat berjamaah nanti lepas 14 hari kamu solat berjamaah di surau. Kita ramaikan orang solat di surau. Minta redha Allah, insya-Allah semuanya akan reda. Kalau kamu bawa motor nanti tempat parking kamu kat belah sini. Dekat area sini. Parking motor semua dekat sini. Ni parking motor. Dekat sini parking staff, dekat sini nanti adalah staff-staff akan parking. Tapi untuk masa tarikh 31/10 ni untuk kita kosongkan yang ni. Untuk parent-parent menunggu di sini. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Kalau ada pertanyaan, saya cuba jawablah. Ada ke pelajar yang tak boleh datang 31 bulan 10? Kalau tak ada nanti kamu PM Puan Azrina ataupun saya. Nanti kita nak tahu berapa ramai yang tak boleh hadir pada tarikh 31 bulan 10. Kita nak kalau boleh semua dapat hadir pada tarikh 31 bulan 10 pasal benda-benda ni kita nak settle. Berkenaan dengan bayaran, dengan tabung, kita nak settle pada hari itu. Sebab tabung ni dia ada tempoh dia. Tempoh yang kita kena sediakan sebelum sampai dia punya expired date dia. Bayaran-bayaran ni kalau dah bayar semua kita dah senang, kita tak payah nak pening-pening nak cek dia siapa yang tak bayar lagi. Bila proses ni dah settle dengan bilik asrama kamu dah settle, tu tak ada isu lah. Mudahlah untuk kita proses-proses pengejaran yang seterusnya. 3 bulan tak boleh balik lagi. Kalau setakat hari ni yang memo yang kita dapat dari pejabat, untuk tempoh kamu 3 bulan di attack ni, kita kalau ikutkan pendekatan ni ibu pejabat memang tak boleh keluar lah. Tak boleh balik. Kamu doa lah seperti yang saya cakap tadi. Kamu dibenarkan bawa kenderaan, kiranya tiba-tiba pejabat benarkan pelajar outing ikut kenderaan masing-masing, kita attack pun akan ikutlah. Kamu boleh guna kenderaan. Tapi buat setakat ni ibu pejabat tak benarkan. Mana-mana tempat tak benarkan pelajar outing menggunakan kenderaan sendiri. Sampai habis semester tu cerita dia. Kamu boleh standby lah kenderaan. Tapi habis semester nanti kenderaan tu yang kamu akan guna untuk balik kan, kamu bawa lah balik. Tapi kalau tengah-tengah tu kerajaan cakap ataupun ibu pejabat JTM cakap pelajar-pelajar JTM boleh keluar menggunakan kenderaan sendiri, kita pun ikut kata apa yang ibu pejabat keluarkan
So kamu boleh gunakan kamu untuk outing. Tapi buat masa ni tak boleh. Outing guna kenderaan high-tech saja. Yang kita sediakan mengikut masa yang kita tetapkan. Yang peralatan untuk asrama semua faham kamu minta ayah kamu beli extension, kabel extension tu yang high density tu. Dia memang tahan panas. Lebih kurang 20 lebih 30 lebih lah harga dia. Tu tahan insya-Allah yang tu sebab kita punya bangunan itu ni bangunan yang lama, wiring lama. Baru-baru ni pun ada kes-kes extension terbakar. Pasal dia guna wire yang nipis. Dia extension ni kalau kamu tengok kamu ada kabel tu, kabel dia tu kamu buka dia ada 3 wire. Kan ada warna coklat, biru, kuning ataupun hijau. Yang tu kabel tu mesti tebal. Kalau kabel tu kecil, nanti kalau kamu pakai untuk masak air, kamu buat iron, kamu buat benda-benda heavy duty, kabel tu panas, wire tu panas, dia boleh terbakar. Tu bila kamu pakai yang high density punya, dia punya kabel besar, tebal, insya-Allah benda tu tak akan berlaku lah kebakaran. Sejak India, Okey. Okey, untuk pelajar-pelajar India ni khas untuk pelajar-pelajar India pasal di Bali start 4 November. Tu tarikh birthday saya tu 4 November tu. Terima kasih banyak. Okey, 4 November tu di Bali. Hasil perbincangan kami di peringkat pengurusan atasan, pelajar India yang beragama Hindu kita ada sedikit kelonggaran. Kelonggaran dalam bentuk pelepasan untuk kuliah. Tapi untuk pelajar Hindu pelajar India yang beragama Hindu. Untuk pelajar-pelajar ni kita bukan terus bagi tu. Kamu kena mohon. Pelajar-pelajar ni kena buat surat mohon pelepasan kuliah kepada ketua bahagian masing-masing. Untuk mohon kamu nak pelepasan kuliah berapa hari. Contoh, saya tak prefer kamu cuti start hari 31 tu. Sebab 31 kalau boleh, semua pelajar-pelajar pun join sekali untuk sesi pendaftaran. Settlekan apa yang kita nak pada tarikh 31 November tu. Dah settle tu, dah senang, kamu stay. Sebab untuk raya, kamu start November kan, 4 November. Macam kami, untuk macam mana-mana perayaan pun selalunya kita minta sehari sebelum raya untuk proses cuti. Dan saya mohonlah kalau boleh untuk pelajar-pelajar ini bermula cuti pada hari Rabu. So parent-parent kamu boleh datang ambil kamu hari Rabu, Khamis, Jumaat, hari Sabtu tu petang kamu balik semula ke attack. Mana kamu dapat cuti lebih kurang 4 hari. Lama tu 4 hari. Itu untuk pelajar India aja. Pelajar-pelajar Melayu saya tak prefer kamu mohon bercuti. Kamu stay jalan dekat attack, proses belajar macam biasa. Ini untuk kita menghormati, kita memberi peluang kepada mereka bersama keluarga mereka untuk meraihkan perayaan masing-masing. Kita kan satu Malaysia kan. Malaysia ni majmuk. Kita kena hormat budaya agama masing-masing. Itu story saya lah. Saya tak prefer kamu cuti lama-lama pasal proses kamu sekarang ni dia dah banyak lari. Kita nak kalau boleh kamu cuti happy tapi tidak mengganggu terlalu banyaklah waktu kelas. Kamu kena bergaul pasal kamu punya pergaulan dengan member-member kamu yang baru ni tempohnya tak lama, 3 bulan je, lebih kurang 3 atau 2 bulan kamu nak bergaul dengan mereka. So itulah tempoh kamu nak bersama-sama sebab lepas ni kamu akan bersama-sama juga untuk membuat kerja-kerja dalam bentuk teknikal di bengkel masing-masing. Itu cadangan saya, kamu cuti mohon buat surat mohon cuti bermula hari Rabu. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. So nanti Sabtu dalam pukul 4 kamu sampai Merdeka Attack, hari Ahad tu kamu dah boleh start sesi pembelajaran di asrama macam biasa bersama kawan-kawan. So tempoh kuarantin tu taklah nampak lari sangat jauh-jauh dia. Boleh tu untuk pelajar-pelajar India, pelajar Melayu, pelajar Cina. So kita beradalah di Attack. Okey, rasa boleh menjawab soalan-soalan kamu tu. Bos barang, maksudnya? Ada barang tertinggal nak teruskan tapi
Okey, untuk proses post barang, post barang boleh. Untuk post barang, saya share satu benda lah. Ni stop share kat sini. Okey, yang tadi untuk mana-mana pelajar yang nak bayar yuran, dia buat bayar tunai. Tapi dia nak bayar dalam bentuk cek kiriman wang pos ni kan. Atas paparan tadi kalau saya perasan dekat PowerPoint ada sedikit kekurangan ayat. Dia mention pengarah pusat latihan tinggi Batu kan. Sebenarnya dia begini, pengarah pusat latihan tinggi Attack Batu Pahat. Ni palang atas nama ni, alamat yang ni. Boleh? Okey. Untuk yang pelajar yang nak hantar barang, macam mana maksudnya ibu bapa nak post barang kepada kamu. Kamu guna alamat ni. Ataupun saya buat barulah Okay. Yang ni kamu letak nama kamu. Contoh ni nama saya. Ni nama saya, ni alamat Attack. Nanti barang tu akan sampai dekat sini. Okey, boleh? Boleh macam ni cara dia. Tak payah pusat ni Attack je. Attack Batu Pahat. Blok C6. Ya. Kan? Okay, buat gini. Ini nama kamu, ini nama Attack, ini kamu punya bilik. Nama bilik kamu ni. Kamu jangan lembut ikut saya ni. Kan sampai kat member kamu ni. Ni saya merahkan lah. Ni kamu kena ikut kamu. Yang hitam ni standard. Okey, boleh KM8 Jatuh Labur kat bawah. Batu Pahat Johor kat bawah. Ni alamat dia. Kamu pakai alamat untuk surah menyurat. Mudahlah untuk kita trace ni kamu punya ke, member kamu punya ke, lebih mudah. Okey tak? Ui, tak boleh. Untuk keluar suka hati dengan orang luar tak boleh. Nama pun orang luar. Kalau kamu nak keluar, katalah kamu ada encik-encik dalam Attack ni, yang bawa kamu keluar boleh. Dia guna dia punya immunity lah. Macam saya, kata saya staff Attack. Saya boleh bawa kamu seorang untuk keluar Attack. Saya boleh bawa. Sebab guna immunity saya. Kalau orang luar tak boleh. Boleh Yang untuk kaki tangan je tahu. Dia tak menyebabkan macam kalau cleaner tak boleh bawa lah. Dia kaki tangan Attack. Boleh faham Macam warden, warden boleh bawa kamu keluar. Macam penyedia asrama, macam encik kamu kat bengkel, penyelia projek akhir kamu boleh. Dia boleh bawa kamu keluar. Apa-apa hal kita akan bawa kepada dia lah. Kalau apa-apa isu kita akan bawa kepada dia. Memudahkan pihak kami untuk trace. Kalau orang luar tak boleh. Dah tak ada saya bagi lebih kurang dalam 10.42. Kalau tak ada nanti kita tutup. InsyaAllah kalau ada apa-apa juga, ada apa-apa lagi yang kamu rasa macam lupa nak tanya, kamu boleh PM saya ataupun Puan Azrina, ataupun boleh tanya dekat grup masing-masing yang kita dah wujudkan mengikut kursus masing-masing. Boleh tanya. Lampu tu dia macam ni, satu bilik kan 2 orang kan.
Kalau kamu tak tutup lampu, yang seorang tu nak tidur macam mana? Kalau masa saya dekat universiti, dalam pukul 11 tu saya tutup lampu pasal member memang kuat tidur. Kita nak kesian dekat dia, kita tutup. Kalau dia jenis memang kaki buku, tak tidur, sama-sama kita kaki buku, kamu buka lah lampu. Kamu ada alasan. Lampu kamu buka tu untuk belajar. Kalau ikut standard dalam pukul 11, kamu kena tutup. Okey. Itu standard lah. Kalau ada macam member kamu nak belajar lagi, ikut dia lah. Dia sebab setiap serama tu dia punya lampu dia masing-masing dekat meja study dia. Tapi kamu kena prihatin lah dekat rakan masing-masing. Okey, saya nak kamu ada perasaan tanggungjawab. Bila member dah nak tidur tu, kita pun tidur lah sama. Dalam pukul 11 tu dia cuma nak tidur. Senang. Okey. Time outing boleh jam berapa je? Outing tak boleh, mana ada outing boleh. Outing mana yang boleh ni? Outing tak boleh, Dek. Outing yang kita bawa, okey macam ni, saya cerita kat kamu yang kita bawa outing yang pihak Attack sediakan. Ada 3 trip. 3 trip ni dah tersedia nama dari pihak MPP. Maksud dia nama-nama ya dekat trip 1, trip 1, trip 2 dan trip 3 ni pihak MPP dia dah ambil nama. Trip pertama ni satu bas boleh tampung 40 orang. Trip kedua ni 40 orang. Trip ketiga ni 40 orang. Yang ni nama-nama ni dah diambil oleh pihak MPP. Pada rasanya selalunya hari Khamis. Hari Khamis. But trip kamu ni setiap Sabtu. Setiap Sabtu. Kita buat bas. Trip pertama ni bermula 9.30 sampai 9, 10, 11.30. 11.30. Trip kedua ni 11.30 sampai 12, 1. 9, 10, 11. 9, 10. 3 jam. Dia 3 jam. Dia 3 jam. 9.30, 10.30, 12.30 mana? 12.30 ni 12.30 sampai 12, 1, 2, 3. 3.30 kan? Betul tak? 3.30. 3.30 kat sini 3.30 sampai 3, 4, 5, 6.30. Ini trip-trip yang kita sediakan untuk kamu. Boleh nampak tak yang dia punya tu? Trip pertama ni nanti kamu masuk dekat Attack sebab kamu dalam masa 2 minggu kamu tak boleh pun join trip ni. Kamu boleh tanya dengan MPP. Untuk masuk ke minggu 3 tu kamu dah boleh select nama lah. Jumpa MPP, cakaplah kamu nak masuk. Trip 1 ni rasanya geng-geng perempuan ni. Ini perempuan. Yang ni lelaki. Yang ini pun lelaki. Ini 40 orang lelaki ni kamu kena ikut giliran lah. Minggu ni mungkin kamu, minggu depan mungkin orang lain, minggu ketiga mungkin orang lain, minggu keempat mungkin kamu balik. Bergantung pada macam mana pendekatan. Boleh? Dia faham inilah trip-trip yang kita akan bawa by bus. Step by bus. Bus Attack. Okey. Pada waktu malam boleh ke? Bersukan waktu malam. Sukan apa tu yang waktu malam tu? Futsal malam. Futsal malam boleh. Lampu tu kita hidup. Lampu hidup, kamu punya tempo training untuk main bola futsal tu paling lama pun dalam pukul 11 kena stop. Tu saya mention tadi pukul 11 lampu tutup kat asrama kan. Dia sama je lebih kurang. Pukul 11 semua stop. Gym ada kat Attack? Gym ada tapi untuk sesi kali ni sampai bulan 2 kita tutup. Ada 2 ni saya mention kat bawah ni gym dan apa nak yang Kamaru punya rencana. Kita ada band, kita ada band tau. Kita ada band, gym dengan band. Band ni untuk yang kamu main gitar apa semua ada, drama semua ada, kita ada 2 ni. Tapi untuk ni kita band dia.
untuk sesi kali ni. Kita ban dia sesi ni. InsyaAllah sesi tahun depan kita orang balik. Kiranya tak ada, kiranya COVID reduce lah. Reduce. Bila kerajaan cakap okey semua boleh pakai, kita akan pakai. Tapi saya tak bagi kamu guna gym dengan band ni pasal apa? Dia dua je. Gym ni ruang dia tak besar. Ruangnya kecil. Bila kamu menggunakan gym, kamu menggunakan tenaga kamu dan kamu mengeluarkan haba yang banyak. Kita ada treadmill, kita ada yang bicycle tu, kita ada yang angkat berat tu, semua kita ada. Kalau semua peralatan tu kamu guna dengan, kata dah 7 orang ada kat situ, 7 orang mengguna, semua mengeluarkan haba yang macam-macam. Yang sendiri masing-masing lah keluar. Dan ada lagi geng-geng kamu akan masuk, nanti kita takut, kita risau. Faktor penyebaran tu berlaku, kita risau. That's why lah kenapa gym dengan band tu kita close. Band samalah, band dia punya bilik je tak besar. Kita ada drum semua satu bilik, kamu boleh nyanyi kat situ. Sebelum ni memang tak ada masalah, tak ada isu. Tapi isunya bila COVID ni muncul, kita rasa benda tu kita kena bendung, mana-mana tempat yang kawasannya kecil dan tertutup, kita tutup terus. Gym dengan band ni adalah kawasan kecil dan tertutup, kita terus tutup. Badminton boleh guna. Badminton kita ada kat Dewan yang nanti masa kamu daftar, masa kamu nak balik tu, lalu kat situ kamu boleh nampak. Yang tu kamu boleh guna selepas tempoh kuarantin kamu tamat. Kamu boleh guna. Sebab dia berada di bangunan blok A, iaitu bangunan pentadbiran. Pelajar semester akhir yang dah ada sekarang ni dia boleh gunalah. Tak ada isu. Tapi untuk kamu kena habiskan edah kamu untuk kuarantin, lepas tu kamu boleh gunalah. Untuk badminton punya court tu. Okey. Bayaran okey, untuk yuran, saya buka baliklah yuran ni saya buka balik. Sebab yuran melibatkan dua bahagian. Dia melibatkan dua bahagian. Bahagian yang ini kamu tak boleh buat apa-apa. Okey, bahagian yang ini. Yang ni bahagian A ni, bahagian A ni kamu kena bayar. Bahagian B ni kamu boleh minta tangguh sedikit di pihak sebab dia berkaitan dengan barang. Ini ada satu bahagian ni dia berkaitan dengan barang. Mana katalah kamu nak, okey saya nak ambil jaket dulu, saya nak ambil ni dulu, saya nak ambil ni dulu, kamu tengoklah kurangkan mungkin 100 benda apa yang 100 boleh buat. Ni boleh. Bahagian B kamu boleh minta tangguh sebentar. Tapi bahagian A ni, takbiran ni 270, 140 ni wajib kena bayar. Pasal ini masuk dekat bahagian kerajaan. Dan ini untuk peralatan kamu. Mana bila peralatan kamu tak ambil penuh, mungkin ada barang-barang yang kamu tak boleh ambil lah. Yang tu maksud saya. Masalah pengajian lain. Yang 1808 tu kamu kena bayar lah. Yang 1808 tu nanti kalau ada masalah, nanti kita boleh bincang. Apa masalah dia kamu mungkin bayar macam mana pendekatan dia, kita boleh bincang. Yang 1808 tu. Boleh faham Perempuan tak ada batas guna alat angkutan kan? Batas. Ada semua permainan gitu. Oh, untuk perempuan boleh bersukan, tak ada masalah. Kamu nak main apa sebenarnya sukan? Kalau futsal tu ada lelaki main, kamu tak boleh main lah. Kamu boleh bincang dengan biro sukan. MPP kita ada biro sukan. Katalah ada grup perempuan ni dia nak main futsal. Kamu kena setkan dalam minggu bila tu, satu hari dalam minggu, setiap minggu tu hari apa yang kamu rasa perempuan nak pakai, lelaki tak boleh pakai. Kamu set dengan MPP bahagian sukan. Boleh tu futsal lah, sebab futsal dia ada keliling ada dia punya pagar dia. So kalau perempuan nak main, perempuan je lah main, tak boleh campur dengan lelaki. Okey? Pilih roommate tu asrama jalan tu. So dia pilih kawan dia. Kalau tidak saya pulang makan dia. Okey, untuk yang sebelum ni saya dimaklumkan oleh pihak penolong pengurus asrama, dia ada bagi link untuk kamu pilih roommate masing-masing kan.
kalau ikut sekarang ni, semua pelajar-pelajar baru, dia dah ada bilik. Dan dia dah ada rumit masing-masing. Cuma nanti bila masa daftar nanti, kamu cuma ambil kunci saja. Kunci di pegawai yang bagi kunci untuk kamu masuk dekat bilik yang kamu dah set kamu nak bilik mana bersama rumit. Kalau kamu tak pilih rumit kamu, maknanya penolong purasama dia dah set. Siapa-siapa yang tak set rumit dia dah letak dah. Kamu boleh refer dengan Cik Saipul untuk tahu kamu grup mana. Sekiranya kamu tak sempat pilih kamu punya partner. Boleh kalau mana dah pilih partner tu, insya-Allah okeylah. Kamu boleh follow apa yang kamu pilih. Mana pelajar-pelajar yang tak pilih partner dia, kamu boleh hubungi Cik Saipul untuk tahu rumit kamu siapa dan bilik kamu apa dia. Okey? Dekat grup Telegram tu ada nama Encik Saipul. Boleh kontak dengan dia. Boleh PM dia pun tak ada masalah. Mudahlah, orangnya mudah berurusan. Ada dah Mengam kita 11 ni. Pukul 11 kita close lah kalau ada lagi pertanyaan lebih kurang dalam 9 minit ni, kita cuba jawab bagi kamu faham, sepaham-fahamnya lah. Saya harap begitulah. Hari Ahad tu memang padat lah, pasal kita perlukan ada orang-orang yang terlibat masa kamu daftar. Kita terpaksa ambil orang ni untuk cover kawasan-kawasan lain. Ada waktu meeting juga yang saya perlu attend. So bila benda tu kamu dah faham situasi yang ni, saya pun meeting pun saya tak adalah dah rasa macam risau berkenaan dengan apa yang akan berlaku pada waktu daftar tu. Sebab semua dah faham, semua boleh follow apa yang kita dah set. InsyaAllah semuanya okey. Kalau kamu tengok dekat yang Puan Azlina bagi ni, semua dah ada kat sini. Semua dah ada ayat-ayat dia. Cuma kita kadang-kadang memang ada part yang kita tak boleh bertanya, dan saya akan cubalah mengharmonikan apa yang saya boleh. Ni untuk tabung ni, ini tabung bagian tabung yang tadi saya bincang dengan tabung kamu ni ada 3. Satu pemohon, satu ibu bapa dan satu lagi penjamin. Kamu boleh tengok dekat sini, kamu boleh tambah. Nanti yang ni saya akan sharekan. Kat sana ada alatan sukan disediakan atau kena tahu sendiri? Okey. Untuk di attack, alatan sukan yang kita sediakan bola sepak, bola yang pintu gol dengan jaring tak cerita lah, memang ada. Bola sepak kita bagi, bola futsal kita ada, untuk bola jaring kita ada dengan dia punya netting tu ada. Untuk badminton sekarang ni kita punya ada isu sikit berkaitan dengan tiang. So bila tiang tu dia tak proper, kita tengah berurusan dengan pihak penyedia ataupun pihak pembaikan pulih membaik pulih dewan tu. Dia tak repair lagi, so kita tak boleh nak keluarkan jaring net tu. Tapi kalau kamu nak main juga, dia ada batang tu cuma tak kuat. Kamu boleh guna, kalau kamu ada kamu bawa lah, sebab kita tak boleh sediakan. Selagi benda tu tak proper, kita tak boleh sediakan. Kalau macam raket badminton kamu kena sediakan. Raket tenis kamu kena sediakan sendiri. Ada benda-benda yang memang belong to you, memang you kena buat lah, kena bawa masing-masing. Pimpang kamu kena sediakan sendiri. Kita ada meja kita sediakan. Ada sebahagian dia, kalau ekologi ni kamu pun faham. Benda yang kamu kena sediakan sendiri dengan benda yang pihak institut sediakan. Meja pimpang kita sediakan. Untuk bat pimpang, bat apa semua kamu kena sediakan lah. Sebab yang tu memang jadi bukan kamu, dan kita tak boleh nak jaga benda tu. Swab test. Terangkan sekali lagi. Swab test tak. Okey, mungkin ada pelajar kita baru masuk, kita lepas pandang kan. Okey, macam ni. Swab test ni, yang self test ni, kamu beli dekat farmasi ataupun dekat Watson ataupun dekat Guardian. Ada di situ. Harganya rasanya standard RM16. RM16 lah, paling tak pun RM6.50. Kamu buat swab test ni sehari sebelum kamu masuk attack. Ataupun nak pening-pening kamu, masa kamu nak gerak, kamu buat swab test. Tapi kalau nak gerak nanti dah bersungguh-sungguh nak balik pula kan. Okey, kalau saya punya idea saya, cadangan saya, kamu buat pada hari Sabtu. Beli hari Sabtu, petang tu kamu swab test diri kamu. Swab test, kalau okey,
negatif, hari Ahad tu kamu datang attack. Bawa alat yang kamu test tu kamu bawa. Benda ni keputusan ni kamu bawa. Keputusan dia yang ada satu caleg ke dua caleg tu kamu bawa. Kalau dua caleg tu positif tau, kamu jangan masuk attack. Kamu duduk di rumah, kamu hubungi KKM untuk tindakan lanjut. Kamu akan dikuarantin di rumah pada saat saya selama 10 hari. Nanti habis 10 hari nanti KKM akan maklumkan kamu apa tindakan kamu selanjutnya. Boleh ini memang kita wajibkan, bukan pelajar baru je Ini pelajar lama pun kita wajibkan mereka beli benda ni sebelum masuk attack. Kalau kamu tak beli, tiba-tiba kamu dah masuk attack, kita akan suruh kamu keluar, kamu beli benda ni, test, kalau clean baru kamu masuk. Tapi ada satu benda yang rasa rugi, kalau kamu datang sini kamu tak buat, tiba-tiba kamu test, kamu positif, kita nak kamu balik. Kamu tak boleh masuk attack. Itu yang kita tak nak tu. Biasa kita nak kamu berada di rumah sebelum kamu nak gerak tu, sehari sebelum gerak, kamu test dulu. Kalau kamu clean, negatif, kamu datanglah attack. Okey? Rasa semua boleh faham sebab kita nak jaga semua, ramai ni. 395 orang. So nanti encik-encik kamu pun rasa senang bila yang masuk ni semuanya negatif. Okey? Itulah usaha kita ke arah mencapai membendung COVID ni lah. Usaha dah tak nak ada usaha. Saya rasa student-student saya selama 325 menit tidak ada yang anti vaksin sebab maklumat saya minta masa tu dos 1 dos 2 punya date semua dah bagi kan, alhamdulillah. So nanti ada pelajar-pelajar yang second dose tak terima lagi, nanti kontak saya. Saya rasa semua dah clean, cuma ada seorang pelajar yang dia punya vaksin, dia punya dos 2 tu pada tarikh 1 November. 1 November dia punya vaksin pun di Batu Pahat. Bila Batu Pahat tu kita boleh uruskan, kita boleh bantu. Mana-mana pelajar yang vaksin dia second dose tu di Batu Pahat dan tempoh dia pada bulan 11, kita boleh bantu hantar. Tak perlulah parent datang ambil semua, tak perlu. Kita bantu. Yang mana luar tu nanti hubungi saya. Saya nak tahu kamu di mana untuk second dose tu. Rekod saya semua clean tu. Semua dah settle. Okey? Beli boleh datang Sabtu, Jumaat, Sabtu. Ha. Boleh bawa keluar ke tak? Okey, family tak boleh bawa kamu keluar. Family cuma datang melawat kamu. Sebab kita kalau family bawa kamu keluar, sama je lah kamu outing sendiri di luar. Kita bagi kelonggaran untuk parent datang melawat kamu. Kita bagi kelonggaran tu. Ada tempat tak bagi terus selama 2 bulan tu, 3 bulan. Tapi kita, semua orang ada anak kan. Ada mak, ada ayah. Saya pun ada mak sendiri lagi. Nak tak nak kita nak jumpa mak ayah kita. Tapi bila kita dah bagian tu, kita tak boleh nak benarkan kamu boleh bawa keluar. Kalau kamu katalah kamu nak beli apa-apa maklum dengan parent kamu, nanti masa dia datang dia bawa lah barang-barang yang kamu nak. Cuma datang melawat saja, dia tak boleh bawa keluar. Okey? Kalau katalah kamu nak buat cermata kamu rosak, okey, nanti kita pihak attack nanti akan cuba uruskan. Dia tidak melibatkan parent lah. Okey, boleh faham Alat muzik boleh bawa ke? Alat muzik apa benda tu? Kalau gitar bawa lah, tak ada masalah. Dia tak menggunakan current. Benda-benda yang melibatkan current, tu kena maklum. Pasal dia melibatkan pendawaian tu. Kalau ada warga daerah Murah Sepak boleh balik untuk training tak? Tu yang saya maklumkan surat tu. Untuk pelajar-pelajar yang ada perlu keluar, contoh macam tournament, ada mewakili negeri berkenaan dengan sukan ataupun apa-apa pidato, kamu kena buat surat. Nanti hubungi kami lah sebab saya dah maklum dah tadi rasanya. Kalau melibatkan waktu training, kamu direct dengan ketua bahagian masing-masing surat tu. Kalau melibatkan cuti saja waktu Jumaat Sabtu, kamu kena surat tu kamu bagi dekat warden saja. Boleh faham InsyaAllah benda tu bila faham semua settle. Okey, boleh InsyaAllah kita jumpa lagi pada tarikh 31 bulan 10. Harap semua dapat kekal dengan kesihatan masing-masing. Terus sihat. Nanti kita jumpa untuk sambung belajar. InsyaAllah. Itu saja saya punya taklimat. Semoga selamat sampai di attack pada tarikh sekian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Okay, boleh leave boleh leave. Boleh. Kita leave.
Dah stop dah. Dah Zan, masih Zan. Oh dah stop dah. Masih Zan. Sama. Maaf lah kalau macam tak apa-apa je nyimbangnya. Ini sharekan tak nanti tu? Zan. Ya. Nanti ni Najman tanya ada ke sharekan kita punya video ni nanti? Dekat dalam Facebook tu. Tak rekod Ada record. Kalau dapat sharekan dekat Facebook, boleh juga budak nak tengok lagi kan? Bila dah share, dia auto memang dah ada dah kat Facebook tu. Tak skip audio automatic lah. Okey, kita macam recording lagi tu. Okey lah Zan Nanti apa-apa saya contact awak Terima kasih Zan. Assalamualaikum.